Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Okey, apa khabar semua hari ni? I hope you are fine today. Okay, today we going to the last subtopic, chapter 13, the Pythagoras theorem ataupun teorem Pythagoras. Okay, tak kisahlah apa pun yang kamu sebutkan, asalkan bunyinya ada. Teorem Pythagoras ke Pythagoras ke, tak kisahlah apa pun yang kamu sebutkan. Okay, learning standard, identify and define the hypotenuse of a right angle triangle. Okay, this is the learning standard for today. Okay, before that, what will you learn for this chapter? Number 1, the Pythagoras theorem, and number 2, the converse of Pythagoras theorem, ataupun akas ya, songsangan lah ya untuk teorem Pythagoras ataupun Pythagoras theorem. Biasa saya akan sebut Pythagoras theorem ya, jadi saya harap kamu semua faham lah. Tak kisahlah saya sebut dalam bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ke, dan biasanya saya akan sebut Pythagoras theorem. Okay, so look at your textbook page 294. What is hypotenuse? Okay, Pythagoras theorem dia melibatkan, okay, kalau kamu tengok situ, kamu punya learning standard ialah identify and define the hypotenuse of a right angle triangle. So kamu nak mengenal pasti dan mendefinisikan hypotenuse. Hypotenuse ataupun hipotenuse, dan bahasa Melayu hipotenuse ataupun hypotenuse bagi suatu segitiga bersudut tegak, right angle triangle, segitiga bersudut tegak. Okey, segitiga bersudut tegak maksudnya satu segitiga, kita ada 3 jenis segitiga, tapi ini ialah melibatkan segitiga yang mempunyai sudut tegak. Dah buat pun dah nak habis dah. Sekejap, saya ambil pen baru. Okey. Segitiga yang segitiga yang mempunyai sudut tegak, right angle triangle. Okey. So dalam satu segitiga sudut tegak, dia ada bila ada segitiga yang bersudut tegak, dia ada satu sisi yang paling panjang. Okey, sisi yang paling panjang itu ialah sisi yang kita panggil dia sebagai hypotenuse. Okey. So which one the hypotenuse? Mana sisi yang paling panjang? Okay, so sisi yang paling panjang, so bila dia adalah right angle triangle, dia mesti ada sudut tegak. Okay, sudut tegak ni sudutnya berapa? Sudutnya mestilah 90 darjah lah. Itu maksudnya dia sudut tegak. Kalau bukan 90 darjah, dia bukan sudut tegak. Okay, kalau dia ialah 90 degree, so that means this is right angle triangle. Kalau bukan 90 degree, so bukan namanya segitiga bersudut tegak. Itu maksud dia. Okay, bila dia ada sudut 90 darjah, so maksudnya nama dia ialah segitiga bersudut tegak. So bila dia segitiga bersudut tegak, dia ada satu sisi yang paling panjang, iaitu sisi hypotenuse. So which one sisi hypotenuse? Sisi hypotenuse ialah sisi yang bertentangan dengan sudut tegak, yang berdepan. Yang inilah. So this one is hypotenuse. Nampak tak saya lukis? Nampak ke masuk ke dalam video ni? Oh, tak masuk ya. This one. Sudut tegak ialah sudut 90 darjah. So hypotenuse ialah sudut yang setentang dengan sudut 90 darjah. So itu kita panggil dia sebagai hypotenuse. Okay. So kamu kena kenal pasti dulu. Which one is hypotenuse? Okay. So kalau kamu ada TV dekat rumah, TV kamu mestilah semuanya berbentuk segi empat kan? Segi empat tepat kan? Ada ke TV yang bentuk segi empat sama? Tak ada kan? Semua TV kamu berbentuk segi empat tepat. So maksudnya panjang TV tu dia menunjukkan, ini dikata komputer ya, screen of computer. So
panjang skrin komputer tu dia berdasarkan pada berapa panjang inci inilah. Inilah yang dipanggilkan hypotenuse. Ini segitiga sudut tegaknya ini. Sudut tegak dekat mana? Dekat sini. So sini sudut tegaknya. So inilah sisi yang paling panjang. This is hypotenuse. This one also hypotenuse. Okay. So ini menunjukkan inci dia. Okay, ini juga kita panggil dia sebagai perpenjuru ataupun diagonal. This size is measured according to the length of a monitor diagonally. Dia juga dipanggil sebagai perpenjuru bagi monitor. What is the relationship between the size of the monitor screen, the length of the width of the monitor screen? Apa kaitan? Okey, ini tak ada apalah. Okey, so itulah yang kamu kena tahu. So dekat sini dia dah buat aktiviti ni. Nampak tak yang bawah sekali ni dia kata the longest side opposite to the right angle is known as a hypotenuse of the right angle triangle. So the longest side opposite the right angle, inilah maksudnya. The longest side maksudnya sisi yang paling panjang yang berdepan dengan sudut tegak dikenali sebagai hypotenuse. Okey, dikenali sebagai hypotenuse bagi segitiga bersudut tegak. So inilah. Jadi kamu kena tahu jika ada satu segitiga bersudut tegak, so yang mana hypotenuse-nya? Hypotenuse-nya ialah yang bertentangan dengan sudut tegak. So this is hypotenuse. We call this hypotenuse. Okay, so I hope kamu semua kenal yang mana hypotenuse. Okay, so look at example 1, page 295. Okay, for each of the following, identify the hypotenuse. Okay, A, B, C. So dekat situ dia dah tandakan itu ialah right angle dia. So solution, so which one hypotenuse? Macam mana nak bagi nama garisan? Kamu kena bagi nama daripada hujung ni ke hujung ni lah ya. A, C. AC is a hypotenuse, the side opposite to the right angle. Inilah right angle, sudut tegak yang bertentangan. So AC is hypotenuse. Okay, B pula. So kita ada sudut tegak sini. So untuk segitiga yang ini, mana hypotenuse? P, R, O, R, P. Okay, PR is hypotenuse of triangle PSR. This one, yeah. So another triangle PRQ. So which one hypotenuse? PQO, QP. PQ is hypotenuse of triangle PRQ. Okay, so self practice 13.1a. For each of the following, identify the hypotenuse. So for triangle ABC, hypotenuse is AC. Okay, for this one, triangle this, bila ini dia tak ada bagi nama triangle ni, kamu tengok je. Okay, yang opposite to the right angle ialah B. So hypotenuse ialah B. Sisi B lah. Okay, this one, this is right angle. So TS or ST. Okay, Q is a right angle. So hypotenuse ialah RPOPR. Okay, so I hope all of you is understand. Okay. Okay, next. Next, yeah. What is the relationship between the side of a right angle triangle? Okay, apakah hubungan di antara segitiga bersudut tegak? Okay, so learning standard kita yang baru ialah
Determine the relationship between the side of the right angle triangle. Explain the Pythagoras theorem by referring to the relationship. Okay, so ini saya ringkaskan. Okay, saya terus ringkaskan daripada aktiviti. Okay, apa yang kamu kena tahu tentang hubungan di antara right angle triangle? Okay, relationship hubungan bagi satu segitiga bersudut tegak ni, yang paling penting sekali ataupun isi perut untuk Pythagoras theorem ni yang kamu kena ingat sampai form 5 ataupun sampailah kamu pergi ke universiti. Okey, macam ni. Katalah kamu ada satu segitiga bersudut tegak. Okey, katalah sini A, B, C. Okey. Ini A, B, B, C, A, C. So hypotenuse ialah A, C. Okey. So sekarang ni Pythagoras theorem ni apa tujuan kamu belajar Pythagoras theorem ni? Tujuannya ialah kamu nak cari panjang sisi. So bila kamu dah dapat maksudnya bila melibatkan segitiga ni, kamu nak cari panjang sisi lah. Panjang sisi ini ke ataupun ini. Ada 3 sisi yang kamu tak tahu ni. Okey, untuk form 1 ni kamu lebih kepada untuk mencari panjang sisi. Okey, nanti bila form 2 nanti dia dah masuk lain lah. Ada cara lain. Okey. So untuk form 1 ni kamu hanya mencari panjang sisi. Sama ada ini atau ini. So apakah hubungan antara antara ni lah pada right angle triangle ni, apa hubungan dia? Okey, so sebenarnya kalau katalah saya lukis balik ini, kalau kamu tengok gambar tu, katalah sini ada satu segi ada square lah. Katalah sini ada square yang sama pak, ialah maksudnya square dia sama lah kan, ini sama. So ini sama. So ini pun sama. Ya, sebab square kan. Okey. Kan. Okey, katalah ini square. Jadi dia sebenarnya bila kamu mencari panjang sisi ni, dia melibatkan luas. Okey, dia melibatkan luas. Jadi macam mana? Katalah macam dalam ni lah. Maksudnya macam mana saya nak cakap ya? Katalah sini A, sini B, sini C. Kan? Okey. Macam mana cara kamu nak cari luas? Ini darab ni kan? Panjang darab lebar. So kalau dia segi 4 sama, maksud kamu kuasa 2, betul? Ini pun kuasa 2, ini pun kuasa 2. So apakah hubungannya untuk cari, ini ialah hypotenuse, ini juga ialah hypotenuse. Ni sebab dia bertentang ni. So ini juga adalah hypotenuse. So hubungan antara semua ini ialah C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Ini hubungan dia. Bermaksud kalau sisi yang paling panjang, kamu nak cari sisi yang paling panjang, kamu tambah 2 sisi yang lain. Nampak? Ataupun ini kalau kita namakan dia C, ataupun katalah dekat sini tak ada C ataupun sini tak ada B, kita tengok panjang ni. Menunjukkan panjang ini. So AC kuasa 2 sama dengan ni AB kuasa 2 tambah BC kuasa 2. Sama juga. Cuma kita ambil panjang ni. Nampak ke ni? Panjang ni. Kita ambil dari sini. Ini saya tak ambil yang kat sini. Ya, sebenarnya ini luas ni. Luas.
Ataupun yang saya kata tadi, katalah sini panjangnya C. So, C kuasa 2. Ni yang saya kata C tadi. C kuasa 2. Sebab C kali C kuasa 2. Luas ini ialah C kuasa 2. Ini ialah katalah sini tadi, apa ni tadi? BA. So, sini A kuasa 2. Sini ialah B kuasa 2. Macam tu. Ya. Ataupun kalau kamu tak tahu berapa luas dia ni, kamu terus ambil panjang sisi dia lah. AC kuasa 2 sama dengan AB kuasa 2 tambah BC kuasa 2. Okey, ini ialah hubungan antara segitiga bersudut tegak. Jadi kalau kamu nak cari hypotenuse, kamu kena tambah kedua-dua sisi yang lain. Ni sebab nak cari hypotenuse, nak cari ini. Ini ialah hypotenuse, sisi yang paling panjang. Bermakna kalau nak cari sisi yang bukan hypotenuse, kalau yang bukan hypotenuse, mesti sisi hypotenuse yang tolak. Contoh, katalah kamu nak cari, katalah saya lukis yang lain. Nampak tak? So, katalah kamu nak cari ni sudut tegak, kamu nak cari yang ini. Katalah PQR. Katalah saya buat hubungan yang asas yang hubungan yang kamu tahu ni ya. So, PR kuasa 2 sama dengan PQ kuasa 2 tambah untuk yang cari hypotenuse ya, QR kuasa 2. Jadi kalau nak cari QR yang tak tahu yang inilah kan. So, QR tinggal. Betul? So, PR kuasa 2, ini yang kamu tak nak, ini tinggal. So, tolak lah kan. Macam tu lah. Ataupun kalau nak cari, maksud yang saya kata tadi, kalau nak cari sisi yang lain macam ni, QR kuasa 2 sama dengan mesti sisi hypotenuse PR kuasa 2 tolak sisi satu lagi. Ni P macam tu. Ini kalau kamu guna algebra biasa. Kamu nak cari ni, ini yang tak tahu kan. So, algebra biasa tinggal QR kuasa 2, ini tak nak, pindah kan, tolak. Ataupun macam saya kata tadi, kalau nak cari sisi yang bukan hypotenuse, kalau tutupnya ni, yang bukan hypotenuse, mesti hypotenuse tolak sisi yang satu lagi. Inilah. Sama juga kalau kata nak cari yang ini dah tahu. Maksudnya mesti sisi hypotenuse tolak sisi satu lagi. Mesti tolak. Tapi kalau nak cari sisi hypotenuse, tambah dua-dua sisi. Saya harap yang tu kamu faham. So itu sahaja untuk Pythagoras theorem. Jadi hubungan nak cari hypotenuse tambah kedua-dua sisi yang bukan hypotenuse. Tapi kalau nak cari sisi yang bukan hypotenuse, hypotenuse tolak sisi satu lagi. Itu je. Saya nak kamu faham. Kalau nak cari sisi hypotenuse, tambah dua sisi yang lain. Tapi kalau nak cari sisi yang bukan hypotenuse, sama ada ini atau ini, hypotenuse tolak yang ni. Kenapa hypotenuse yang tolak? Sebab hypotenuse paling panjang. Mestilah panjang tolak yang pendek. Mana boleh pendek tolak panjang? Sebab dia ada kuasa 2. Kuasa 2 dia tak boleh negatif. Sebelum kita masuk pengiraan, saya nak kamu faham yang tu dulu. So, latihan saya nak kamu buat muka surat 164. Untuk hari ini, itu sahaja. So jumpa lagi insya-Allah esok. Assalamualaikum.